Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini macam biasalah, selagi PKP berlaku, kita masih lagi terikat dengan berjumpa hanya di maya sahaja. Okay? Dan memang ini adalah di antara cara untuk kita cuba usahakan dapatkan penyembuhan dan juga mendapatkan asbab bagi kesihatan kita. Dan semoga Taala jadikan apa yang kita buat ni dijayakan dan dan kita dilepaskan daripada tajuk COVID-19 ni. Walaupun saya tahu ada orang yang tak percaya dia tak percaya dan dia kata benda ni adalah rekaan semata-mata. Ala kulli hal. Siapa nak berfikir macam tu, nanti kemudianlah kita bincangkan. Wallahilhamd, Allah Taala jaga kita dengan dapatkan kita pemerintah yang prihatin dan juga jadikan kita macam ni dapat kita kebaikan dengan cara yang lain, insya-Allah. Baik, malam ni insya-Allah kita macam saya katalah, kita kerana tak ada masih lagi PKP, so kita online, tak boleh nak sambung lagi kitab usul tafsir yang kita dah mulakan, iaitu mukadimah. Sepatutnya kita masuk tajuk pertama dah, tapi kerana tak ada, kita buat kelas lain. So saya pilih malam ni insya-Allah syarah atau penjelasan bagi hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nombor hadis nombor 4318, okay, ataupun hadis nombor 3712.
Itu hadis berkenaan dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Tajuk kita malam ni meminta atau mohon kepada Allah Ta'ala untuk jadikan Quran penghibur hati kita, cahaya dada kita, penghilang bagi kerusingan kita dan kesedihan kita. Jadi kita nak minta kepada Allah Ta'ala semua tu, tapi kita kena belajar dua hadis ni. Sebab hadis ni adalah di antara hadis yang penting. Bahkan dalam hadis tersebut para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah patut kami pelajarinya? Maka Nabi kata, ya, barang siapa mendengarnya patut dia mempelajarinya. Okey. Hadis itu berbunyi daripada awal hadis An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW telah bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, tidak menimpa seseorang atau sesiapa sama sekali kerunsingan, tidak juga kesedihan. Tidak menimpa seseorang kerunsingan, tidak juga kesedihan. Lalu faqala, lalu dia berkata, lalu disebut, Allahumma inni abduka, ya Allah, sungguhnya aku ni hamba engkau. Aku ni hamba engkau. Ibnu abdika, anak hamba lelaki engkau. Ibnu amatika, anak hamba perempuan kau. Mana aku ni anak bapa aku, anak mak aku. Mana aku ni hamba engkau, anak hamba engkau lelaki itu bapa aku, anak hamba perempuan kau itu mak aku. Nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyya hukmuk. Madin fiyya hukmuk, berlalu padaku hukummu. Mana apa kau hukumkan berlalu akan terjadi. Adlun fiyya qada'uk, dan adil terhadapku keputusanmu. As'aluka bikulli ismin huwa laka, aku minta kepada engkau, ya Allah, dengan semua nama ia milik engkau. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dengan nama tersebut diri engkau. Au an allamtahu ahadan min khalqika, atau kau ajarkan nama tersebut sesiapa di kalangan makhluk engkau. Awi anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan nama tersebut dalam kitab engkau. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan atau sembunyikan dengan nama tersebut pada ilmu ghaib sisi engkau. Dengan semua itu, ya Allah, aku minta antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi, engkau jadikanlah, ya Allah, Quran sebagai penghibur hatiku. Rabi' ni sebenarnya maksud dia, nanti kita pergi satu part lah. Sebenarnya musim bunga, okey. Qalbuku, wa nur sadri, cahaya dadaku, wa jala'a huzni, penghapus bagi kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga penghilang bagi kerunsinganku, penghapus bagi kerunsinganku. Tidak dia cakap macam tu, illa adhaballahu hammahu wa huznahu, melainkan pasti Allah Ta'ala akan menghilangkan akan kesedihan dia, kerunsingan dan kesedihan dia. Wa abdalahu makanahu faraja, Allah Ta'ala akan gantikan untuk orang tersebut kedudukan bagi kerunsingan, kesedihan yang dia ada dengan kelapangan. Qala, okey, berkata perawi itu Ibn Mas'ud, faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, boleh tak kami mempelajarinya? Adakah tidak kami pelajarinya? Faqala, maka Nabi sabda, bala, bahkan ia. Ya, dan satu riwayat kata ajal, semestinya. Yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha, haruslah siapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Dia dekat Imam Ahmad, ya, hadis ni Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Hadis nombor 3712 atau 4318. Dua riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dua jalan. Baik, syarah. Ni kita nak bincang syarah hadis ni. Dalam hadis tersebut, ya, kita ada beberapa potongan demi potongan, kita akan pergi satu persatu potongan-potongan tersebut untuk kita pelajari dan juga fahamkan maksud dia. Sebab Nabi dah janjikan dalam doa ni, Nabi kata barang siapa kata kalimah ni kan, dia pasti akan Allah Ta'ala akan hilangkan kan kerunsingan dan kesedihan dia, Allah Ta'ala gantikan tempat kesedihan dia dengan kelapangan. Jadi memang kita nakkan kelapangan. Kita sentiasa ada masalah dan kepayahan yang Allah Ta'ala saja tahu kepayahan dan kesusahan kita. Jadi kita nak supaya kita dapat kelapangan, dapat dibantu oleh Allah Ta'ala.
Terutama zaman sekarang dengan kesempitan dari kita dengar tiap-tiap hari tajuk orang kena buang kerja lah ini sebagainya. Jadi kita bimbang, kebimbangan itu ada. Tapi sekarang ni kita nak Allah Taala beri pada kita kebaikan. Allah Taala beri kebaikan pada kita, dan dekat sini yang muncul tajuk yang kita nak bahaskan. Sebab Nabi kata doa ni penting. Bahkan Nabi kata di hujung tu, barang siapa dengar kan, harus dia mempelajari doa ni. Dan hari ni insya-Allah malam ni kita akan belajar doa ni. Okey, baik. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Mula-mula sekali Nabi kata tidak ada siapa-siapa yang kena kan, tidak menimpa seorang tu sebab sama sekali apa-apa kerunsingan, tidak juga kesedihan. Lalu dia berkata, kata-kata dia adalah pertama, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sungguhnya aku ini hamba engkau, anak lelaki hamba lelaki engkau, anak lelaki hamba perempuan engkau. Seibnu, nanti kita terangkan hujung tu, boleh tak? Masalah kena tukar tak kepada perempuan, kena tak tukar pada lafaz perempuan. Pasal abdun lelaki, amatun perempuan. Dalam hadis tu pun dengan jelas ditukarkan, bezakan lelaki dan perempuan. Bila kita kata ya Allah, aku ni anak hamba lelaki engkau, anak hamba perempuan engkau, hamba lelaki disebut dengan abdun, hamba perempuan disebut dengan amatun. Okey. Sebab tu kalau dia kata nama Abdullah lelaki lah, kalau dia kata perempuan Amatullah elok je. Tapi orang banyak tak suka pasal amah, dalam istilah penggunaan masyarakat kita, amah ni pembantu, pembantu workers kan. Tapi benda tu itulah istilah yang bertepatan dengan seorang wanita yang jadi hamba Allah. Tapi nama tu payah orang nak pakai. Ala kulihal kita ni kan. Baik. Jadi dalam hadis ni, dalam potongan pertama dia kata ya Allah, aku ni hamba engkau, anak hamba perempuan kau, anak hamba lelaki kau, anak hamba perempuan kau. Sebutan dari 3 kalimah hamba tu tadi, orang tu define diri sebagai hamba Allah, dan juga bapa dia hamba Allah, mak dia pun hamba Allah. Tak ada siapa pun yang luar daripada batasan hamba, kehambaan. Dan ubudiyah dalam bahasa ni dia ambil daripada kalimah apa ta'bid. Abada yu'abidu ta'bidan. Maksud dia contoh kalau kita ratakan atau gunakan jalan, kita pergunakan perelokkan jalan untuk digunakan, kita gunakan abadat tariq. Abadtut tariq. Saya ratakan, saya pergunakan jalan. Maksud dia saya ratakan dan saya mudahkan jalan tersebut. Dan bila sebut ubudiyah, pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Taala, dia ada makna umum masuk khusus. Ada maksud am, ada maksud khas. Jika dimaksudkan dengan yang merendahkan diri ataupun yang dipergunakan, maka ini maksud umum. Maksudnya semua makhluk hamba Allah. Maksudnya diperjalankan, dilahirkan, diberikan rezeki. Semua ini dari segi sudut ini ubudiyah yang maksud kehambaan yang umum. Tidak ada siapa yang bukan hamba Allah. Di dunia ni semua makhluk Allah Taala adalah hamba Allah. Dan Allah Taala memang tak ada siapa terkeluar daripada lingkungan tersebut. Hatta seorang yang kafir sekalipun, dia tak boleh keluar daripada kehambaan dia. Sebab tu badan dia tak ikut cakap dia. Dia makanlah ubat macam-macam, madu lah, vitamin lah kan. Yang sekarang vitamin apa entah. Vitamin apa? Ada untuk orang atas 50 tahun, ada orang bawah 50 tahun. Jadi ada zinc lah apa sebagainya. Kita boleh makan banyak mana kesihatan yang kita nak makan. Makanan kesihatan nak makan, makanlah. Tapi banyak mana makanan tersebut akan jadi manfaat pada diri kita, kita tak boleh nak kawal. Macam darah kita berjalan ke tidak, urat kita tersumbat ke tidak, kan, otot kita, sel kita banyak mana mati. Benda tu bukan kita kawal. Dari sudut itu memang kita ni tak kira soleh ke, tak soleh ke, kan, seorang yang taat ke ataupun buat maksiat ke, semua kita hamba Allah. Ini ubudiyah yang dengan maksud umum. Semua masuk dalam semua makhluk masuk. Ya, tak kira makhluk di atas ke bawah semua sekali. Yang berakal tak berakal, ya, yang kering yang basah, yang bergerak yang diam, kafir beriman, baik jahat, semua sekali makhluk Allah Taala, Allah Azza wa Jalla. Yang diperjalankan dengan perjalanan yang diatur dengan pentadbiran Allah Taala. Dan semuanya pada batasan Allah Taala hentikan. Bila satu hari jantung kita nak berhenti, kita cakap apa? Dah pakai macam-macam dah. Ubat ni sekian sebagainya, madu lah, royal jelly lah, apa benda makan lagi, kan? Makanlah segala benda awak nak makan. Tapi sebanyak mana manfaat makanan tersebut pada diri anda, macam tu juga. Senamanlah banyak mana nak senaman, tapi banyak mana senaman tu beri manfaat pada diri awak pun macam tu juga. Takkan beri lebih. Takkan mesti confirm dapat. Awak buat senaman sekalipun, kalau anda kata jantung nak berhenti. Yang pening kepala, jangan sebab semua badan kita ni taat kepada Allah Taala. Kita tak taat, Allah jadikan seluruh badan kita taat.
Tak ada siapa di badan dia ni tak taat kepada Allah Ta'ala. Kita yang menggerakkan mungkin tak taat. Mungkin ikut kehendak kita yang ada dosa pahala. Di badan kita, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taat setaat-taatnya. Okay? Okay, tapi kalau itu maksud ubudiyah, bila kita kata, ya Allah, ini pengakuan seorang tu. Aku ni hamba engkau, anak hamba lelaki engkau, anak hamba perempuan engkau. Yang dimaksudkan di sini lafaz ni bukan penghambaan yang bentuk umum tu. Sebab apa? Sebab yang itu semua orang ada. Tapi dekat sini, yang kehendaki dengan bila seorang tu kehendaki dengan kehambaan ni, adalah yang mengabdikan diri yang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Ya, khususnya orang yang ni khusus untuk orang beriman, bukan untuk orang yang kafir. Kerana yang beriman, mereka lah hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, ya. Yang mereka menunggalkan Allah Ta'ala dengan rububiyah, pentadbiran, dia lihat Allah Ta'ala saja mentadbir. Atau uluhiyah, dia hanya kembalikan pengabdian diri dia kepada Allah Ta'ala saja. Bernama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Dan mereka tak sekutukan Allah Ta'ala dengannya sedikit pun. Tak pernah mereka berikan kepada selain Allah Ta'ala hak untuk kedudukan tadi. Manfaat ke, mudarat ke, tak ada. Tak ada Okey. Macam Allah ceritakan, kan, tentang kisah Kisah Iblis. Iblis, kan, bila dalam surah Al-Hijr, ayat 39 sampai 41. Sampai 42. 39 sampai 42. Allah Ta'ala ceritakan, Iblis berkata, Qala Rabbi bima aghwaytani. Berkata Iblis, wahai Tuhan, demi kerana engkau, dengan sebab apa engkau sesatkan aku. La uzayyinanna lahum fil ardi. Pasti aku akan perhiaskan untuk mereka di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan sesatkan mereka semua sekali. Illa ibadaka minhul mukhlasin. Kecuali hamba engkau di kalangan mereka yang terpilih. Mana yang kau pilih? Mukhlas, bukan mukhlis Ayat tersebut, ibadakal mukhlasin, hamba engkau yang terpilih. Mana yang disucikan, yang diikhlaskan. Mana Allah Ta'ala jawab, qala hadha siratun alayya mustaqim. Ini jalan ke atasku adalah lurus. Yang Allah Ta'ala kata, jalan yang aku pilih adalah jalan lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sebenarnya hamba-hambaku, tiada untuk engkau ke atas mereka sebarang kuasa, sebarang autoriti. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali siapa ikut engkau di kalangan mereka yang sesat. Al-Hijr ayat 40. Ayat 39 sampai 42. Jadi pengiktirafan bila dalam doa ni, pertama sekali seorang hamba tu bila dilafazkan, ya Allah, aku ini hamba engkau. Aku anak hamba lelaki engkau. Aku anak hamba perempuan engkau. Kita mengiktiraf kehambaan bahawa kita ni pengiktirafan hamba ni bahawa dia makhluk Allah Ta'ala. Dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dia, bapa dia, mak dia semua sekali milik Allah Ta'ala. Dan dimulakan dengan Dengan mak bapak yang dekat lah. Semua sekali atuk nenek kita, tak kira ke atas lagi, siapa sekalipun atuk nenek kita yang atas, tetap semua hamba Allah. Tak ada siapa yang bukan hamba Allah. Okay? Dan tambah sampai kepada Adam dan Hawa. Semuanya milik Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala milik Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala pencipta mereka, pentadbir urusan mereka dan ahli ihwal mereka. Dan tidak ada untuk mereka, untuk semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni, ketidakperluan daripada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Walau sekelip mata. Siapa boleh kata dia tak perlu pada Allah Ta'ala sekarang ni? Kan udara, oksigen kita pakai, air kita buat. Kalau orang tu kufur mana sekalipun, kalau dia kata sembah Tuhan, dan jangan pakai benda Tuhan berikan pada kita. Pasal benda ni benda yang ada keliling kita, udara, air, matahari, kan, makanan yang ditumbuhkan, binatang yang dihidupkan, semua sekali Allah Ta'ala yang ada kan. So kita walau sekelip mata tak pernah kita boleh kata tak perlu. Baju kita pakai ni pun, kopiah ni ke, macam-mata ke, semua sekali. Semua sekali balik kepada Allah Ta'ala. Kita cuma manipulasikan dan jadikan apa yang kita boleh buat. Tapi tetap semua sekali milik Allah Ta'ala. Mentadbir kita, urusan hal ehwal kita. Dan tak ada untuk manusia ni, makhluk-makhluk ni, ketidakperluan pada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Tiada untuk mereka, merayu, minta perlindungan. Tiada untuk mereka, siapa yang minta perlindungan ataupun merayu kepada selain dia. Dan ini adalah kesempurnaan, kerendahan, ketundukan, pengiktirafan dengan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Kerana tak madai, kerana itu tak cukup dengan seorang tu sebut, akunya hamba engkau. Bahkan dia tambah dengan anak hamba lelaki engkau, anak perempuan engkau. Bagi menunjukkan pelampauan dalam dalam kerendahan dan ketundukan dan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Maksud dia, bukan setakat aku, mak bapak aku, atuk nenek aku, semua sekali hamba engkau, ya Allah. Ini pengiktirafan yang pertama. Dan ini sebenarnya, bila kita mengaku kita ni hamba Allah SWT, ia merupakan di antara penyebab
untuk dimakbulkan doa. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-55. Surah Al-A'raf ayat ke-55, Allah Ta'ala nyatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifyah." Okay. Serulah Tuhan kamu dalam keadaan tunduk diri, merendah diri dan juga dalam sembunyi-sembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia tak sukakan golongan yang melampau. Oh, jerit-jerit ni tak nak. Dia nak perlahan-perlahan. Kita sebagai hamba, yang macam anak kita minta barang dah. Minta pada kita jerit-jerit. Dengan cara minta, ya Allah, abah nak, kan. Dia merayu. Beza. Sebab tu bila permulaan hadis ni, Nabi ajarkan supaya manusia tu pertama sekali iktiraf dan buat pengakuan depan Allah Ta'ala tentang kedudukan lemahnya dia sebagai hamba milik Allah Ta'ala. Dan bahkan Allah Ta'ala buat apa saja. Lagi lafaz yang berikutnya. Dan Allah Ta'ala jelaskan sebab mengangkat bala daripada hamba-hambanya dengan apa? Dengan perbuatan tunduk. Ni ayat ni kita kena bincangkan dalam surah apa, tentang tajuk apa? Tajuk baru ni berkenaan dengan tajuk ini bukan kat sini, dekat masjid, masjid dekat tempat lain kita bincang. Okey. Al-An'am 43 falaula idja'ahum ba'suna, kalaulah tatkala mendatang pada mereka akan hukuman kami, tadarru'u, kalaulah mereka semua menundukkan diri, merayu, khusyuk, tunduk. Walakin qasad qulubuhum, tapi namun begitu keras hati mereka. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun, dan syaitan memperhiaskan apa yang mereka kerjakan. Sebab Allah Ta'ala, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kekerasan hati. Sebab hati yang keras tidak tunduk kepada Allah Ta'ala, itu kan sebab untuk dimakbulkan doa. Hati yang lembut merintih kepada Allah Ta'ala, itulah hati yang akan dapat. Sebab tu memang permulaan doa ni, ya Allah, aku ini hamba Engkau, anak hamba lelaki Engkau, anak hamba perempuan Engkau. Yang itu adalah di antara kerendahan paling tinggi untuk orang tu nak ni. Seolah-olah orang tu nak kata apa? Wahai Tuhan, aku bertawassul kepada Engkau dengan kefakiran aku, keperluan aku, kelemahan aku, kerana aku ini hamba Engkau, anak hamba lelaki Engkau, anak hamba perempuan Engkau. Semua kami ini adalah hamba-hamba Engkau, ya Allah. Jadi maksudnya seolah-olah macam tu sekali bila dia merayu kepada Allah Ta'ala dengan lafaz berkenaan. Dan ubudiyah ni daripada seorang hamba ni kepada hamba yang lain adalah kehinaan lah, maksud merendah diri lah. Kalau seorang hamba jadi hamba lain kan, daripada manusia pada manusia, ini adalah dikata panggil kehinaan lah. Tapi kepada manusia, kepada Allah Ta'ala, dia adalah kemuliaan. Kalau saya jadi hamba manusia, hina. Tapi saya hamba Allah, dia adalah mulia. Sebab Allah Ta'ala telah mengangkat dan menyifatkan Nabi-Nya SAW dengan setinggi-tinggi kedudukan, pengabdian diri. Macam Allah Ta'ala ketika sebutkan berkenaan Nabi SAW diperjalan kepada Isra' dan Mi'raj. Bagi Nabi SAW diperjalankan dalam surah Isra' pertama, Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, daripada masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihat kepadanya, kepada Muhammad, daripada bukti-bukti kami. Innahu was-sami'ul basir, sungguh dia Allah Ta'ala amat mendengar lagi amat melihat. Jadi para anbiya semua sekali Allah Ta'ala sebut mereka ni hamba. Contohnya Nuh AS, Allah Ta'ala gelar dia hamba yang bersyukur dalam surah Al-Isra' ayat ketiga kan. Ayat ketiga surah Isra', bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan keturunan yang ada manusia sekarang ni, datang mana. Allah Ta'ala kata dzurriatan dzurriatan man hamalna ma'a Nuh. Ini mereka ni adalah semua zuriat daripada orang yang kami bawa bersama-sama di atas kapal bersama Nuh. Innahu kana abdan syakura, dia kan, Nuh ini adalah seorang hamba yang bersyukur. Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan Nabi Sulaiman, Daud dan Sulaiman. Allah Ta'ala kata wa wahabna li Daud dan Sulaiman. Kami kurnia kepada Daud akan Sulaiman dapat anak nama Sulaiman. Ni'mal abd, dia sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia seorang yang sering kembali kepada Allah Ta'ala. Okey. Dan ada ayat lain dalam surah Sad ayat 45, Allah Ta'ala katakan wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kenallah engkau akan hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ulil aidi wal absar, yang memiliki akan tangan-tangan, aidi dan juga absar, memiliki tangan dan juga mata. Jadi maksudnya mereka ni adalah golongan yang sedar, yang mendapat panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Isa pun Allah Taala sebutkan bila Allah ceritakan tentang Isa ketika dia bercakap dalam surah Maryam ayat 30 kan, bila Isa bercakap dalam gendongan ibu dia,
Dia kata inni Abdullah, aku ni hamba Allah. Atani alkitab, Allah Taala berikan aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan jadikan untuk aku sebagai seorang, dia jadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi semua gelaran bila kita sebut ubudiyah ni, mula-mula doa ni, kita menghinakan diri kita, rendah diri kita kepada Allah Taala, ia adalah kemuliaan yang tertinggi. Kalau sama manusia, ia bukan kemuliaan, tapi dengan Allah Taala dia adalah kemuliaan. Sebab tu kena sedar betul-betul. Okey. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia apa dalam menegaskan makna firman Allah Taala inni abduka. Maksudnya aku ni hamba engkau. Ibn Qayyim kata maksud dia beriltizam, aku ni hamba engkau yang beriltizam, mengabdikan diri, yang beriltizam pengabdian diri dia yang berupa kerendahan, tunduk, kembali, okey, dan mematuhi perintah tuannya. Maksudnya hamba yang ikut perintah tuan, bukan yang derhaka. Menjauhi larangan, yang betul dan berterusan untuk berharap dan juga merayu berharap kepada Tuhan dia, dan kembali kepada Tuhan dia, minta tolong dengan dia, bertawakal ke atasnya, dan meminta perlindungan hamba tadi dengan Allah Taala, dengan Tuhan dia juga, supaya dilindungi dia, supaya jangan bergantung daripada hati dia selain daripada cinta, takut dan juga harap, kecuali kepada dia. Cinta, takut dan harap kepada Tuhan dia saja, itu Allah Taala. Dalam ni juga ada kata Ibn Qayyim, dia kata anni abdun min jami'il wujuh. Dia kata bahawa aku ni hamba bagi semua sudut. Maksudnya dalam kata-kata ni ada maksud bahawa dia hamba daripada semua sudut. Okay? Kecil, ketika besar, ketika hidup, mati, taat atau buat maksiat. Okay? Sihat, diuji bala, dengan roh, kalbu, lisan dan juga anggota. Dengan roh, kalbu dia, lisan dengan anggota. Dalam ni juga ada bahawa apa yang ada pada diriku, daripada pemilikan, dia kata mali wa nafsi milkun, mana tiada untukku dan juga diriku pemilikan. Akan tetapi pengabdian diri ni, hamba tu adalah apa yang dimiliki oleh tuan dia. Sebab kita miliki apa pun, kita dimiliki oleh Allah SWT. Sebab tu dalam kisah apabila kita seorang tu jadi hamba, kalau tawanan perang sebagainya kan, dia terputus dia punya pewarisan harta, sebab harta dia jadi milik tuan dia. Kalau saya tertawan, jadi hamba perang, tawanan perang, so jadi harta yang sepatutnya saya dapat takkan diberi pada saya, sebab dia akan pergi pada tuan saya, siapa yang miliki saya. So basically, sebab tu bila apa kita milik tuan kita. Macam tu kita sekarang ni milik Allah Ta'ala, apa kita milik Allah Ta'ala lah. Dalam juga bahawa bila kita ni, kat kamu, dia kata, anda melihat, dia kata yang anda yang telah dikurnia pada diri anda, semua yang ada padanya daripada nikmat, maka itu semuanya daripada penikmatan yang kau berikan ya Allah. Mana bila ada nikmat dapat, lihat ke, tangan ke, ingatan ke, kekuatan tubuh badan ke, keupayaan bergerak ke, bercakap ke, semua sekali daripada kurniaan Allah Ta'ala ke atas hambanya. Dan pada juga bahawa aku tidak bertindak, ya Allah, bila aku kata aku engkau ya Allah, aku tidak bertindak pada apa yang engkau kuasakan aku daripada harta ke jiwa, melainkan yang perintah engkau. Maksudnya apa yang kau berikan aku? Harta nyawa, badan tu badan, aku takkan buat kecuali kepada apa yang kau nak. Macam Tuhan tak akan bertindak seorang hamba kecuali izin Tuhan dia. Macam dalam Islam, kalau seorang tu hamba kan, dia nak bekerja, nak kahwin, kena izin Tuhan dia. Macam tu kita kena faham apa benda kita nak buat. Harta betul kita kerja, tapi bila nak pakai harta tadi, fikir balik, adakah ini pada redha Allah Ta'ala ataupun tidak. Bahawa aku tak miliki untuk diriku, ya, sebarang munafaat, tidak juga mudarat ataupun munafaat. Tidak juga tidak juga kematian, kehidupan, tidak kebangkitan. Maka dia kata jika sah untuk orang tu penyaksian itu, okay, maka barulah dikatakan aku ni hamba kau secara hakiki. Bukan satu sudut je. Okay. Jadi kalau kita lihat ni, kalimah ubudiyah ni, Syekh Sya'rawi dan tafsir dia kata kalimah ubudiyah ni adalah kalimah yang tercela, yang rasa tak suka seorang jiwa manusia terhadapnya, jadi hamba. Okay. Jikanya ia adalah pengabdian kepada manusia. Kerana pengabdian manusia mengambil padanya tuannya kebaikan hamba tersebut. Okay. Tapi keubudiyah manusia kepada Allah Ta'ala akan mengambil manusia tu kebaikan dari tuan dia, dapat macam-macam. Dia jadi hamba Allah Ta'ala, dapat macam. Kalau kita jadi hamba orang, tuan kita ambil semua barang kita. Maka ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kekuatan, kan, perlindungan untuk manusia, ya. Dan juga dan juga ni daripada untuk manusia tu sendiri. Walaupun daripada
tidak macam sesama manusia pada Allah Taala, kemudian pada Allah Azza wa Jalla, kekuatan juga dan juga perlindungan. Okey, dalam masa sama dia juga rasa lemah, rasa rendah, tapi Allah Taala akan jaga dia. Kerana kita lihat setiap orang yang orang konon yang buat kita panggil reformasi masyarakat kan, kebanyakan mereka ni memang memerangi pengabdian diri kepada manusia juga. Okey, dan mengajak kepada hamba-hamba tu supaya dibebaskan. Okey, lepas tu Ali bin Abi Talib dulu berkata, kafani fakhran an takuna li rabba. Okey, dia kata kafani fakhran, dia kata madailah aku dapat kemuliaan, kebanggaan bahawa aku menjadi kepada Tuhanku, bahawa untuk aku ada Tuhan, itu Allah Taala. Wa kafani izzan an akuna laka abdan, dan madai aku ya Allah kemuliaan aku jadi kepada engkau sebagai hamba. Aku jadi pada engkau hamba. Mana memadai untuk aku kemuliaan bahawa engkau jadi untuk aku sebagai Tuhan. Madai aku kemuliaan bahawa engkau jadi untuk aku sebagai aku jadi kepada engkau sebagai hamba. Aku dapat kebanggaan dengan engkau menjadi Tuhan aku ya Allah. Dan aku dapat mencukupi untuk aku kemuliaan bahawa aku ni hamba engkau. Ini kata-kata Baik. Okay, dalam doa ni kalau kita lihat bila kita baca Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amati kan, dia pada kalimah awal tu abduka, hamba lelaki engkau, ibnu anak lelaki, hamba lelaki engkau, ibnu amatika anak lelaki, hamba perempuan engkau. Okay. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah telah ditanya mengenai seorang perempuan yang mendengar hadis tersebut kan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amati kan, wa nasiyati biyadik. So, ya Allah, sungguhnya aku ni hamba lelaki engkau, hamba perempuan engkau, hamba lelaki engkau, anak hamba lelaki engkau, aku hamba engkau, anak hamba lelaki engkau, ubun-ubunku di tanganmu. Sehingga akhir doa tersebut. Lalu perempuan ni berterusan kata macam tu dengan lafaz yang sama Nabi ajar. Dia ni dengar. Lalu dikata kepada wanita tersebut, sebutlah Allahumma inni amatuka bintu amatika ila akhirih. Lalu perempuan tu tak nak. Dia kecuali untuk berterusan dengan lafaz yang dalam hadis Nabi. Maka adakah dia mendapat adakah dia betul? Lalu Syekh Islam Taimiyah kata bahkan harus untuk dia mengatakan, ya Allah, sungguh aku ni hamba perempuan kau, anak perempuan hamba lelaki kau, anak perempuan hamba lelaki kau, anak perempuan hamba perempuan kau. Ia lebih baik, dia kata. Dan jika kata-kata dia abduka ibnu abdika tu ialah dari segi bahasa Arab ni, kalau boleh juga kita kata abdun tu dengan maksud kalimah lafaz zauj. Dalam bahasa Arab zauj boleh lelaki perempuan, pasangan, spouse. Kan bila Allah Taala kata pada Adam kan, uskun anta wa zaujuka. Memang dalam bahasa Arab boleh untuk seorang lelaki tu atau perempuan tu gunakan kalimah zauj. Contoh perempuan tu kata pada seorang, dia kata hadza zauji. Lelaki tu kata pada isteri dia hadhihi zauji. Boleh juga. Zauj boleh pakai dua, abdun boleh pakai dua juga. Boleh dia kata. Okey. Walaupun boleh, tapi dalam masa yang sama dalam masa yang sama sebaiknya dia tukar kepada dhamir tersebut. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pun ditanya mengisyarah doa wanita dengan doa tersebut, maka dia kata perempuan wanita tu boleh kata dalam doa dia, aku ni hamba engkau, hamba anak hamba lelaki, hamba engkau. Dan kata amah pun tak apa, dia kata. Maka Syekh macam nak cakap, maka Syekh bin Baz kata rahimahullah, urusan perkara ini adalah luas. Kalau datang macam lafaz macam dalam hadis pun tak apa, kalau dia kata dengan lafaz yang lain pun tak apa juga, semuanya elok. Tak ada masalah kat situ. So first part so perempuan kalau boleh tukar. Kalau tak pandai tak apa, lafazkan je serupa macam yang kita pastekan. Okey. So part pertama, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, selesai. Okay. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Itu maksud dia kawasan hadapan kepala tu di tangan Allah Taala. Maksud dia Allah Taala bertindak padanya dengan apa saja dia kehendaki dan dihukum padanya dengan apa dia mahukan. Tak ada siapa boleh menghukum Allah Taala, tak ada siapa boleh mengungkit ataupun mengulas hukum Allah Taala. Dan tak ada penolak bagi keputusan Allah Taala. Dan barang siapa yang memegang nasiah nasiah ni makna ubun ni, dia mampu untuk mengheret kita ke mana saja. Okey? Sebab tu memang kita sebenarnya memang frontal lobe kita, kawasan atas ni, saya sebenarnya ceritakan berkenaan dengan tajuk seorang lelaki nama Phineas Gage.
seorang lelaki Amerika Syarikat daripada Vermont, Pennsylvania. Dia dulu pernah kerja nak buat kereta api punya kawasan untuk betulkan untuk buat laluan kereta api. Tapi nak jadi cerita, dia terhentak belerang kat dalam lubang batu, dia batu yang lubangkan letak belerang, dia hentak meletup besi tu masuk sini, keluar atas kepala dia, terpelanting 20 kaki ke belakang. Pecah ni, kawasan frontal lobe dia rosak. Tapi doktor yang dibawa dia kepada tu, doktor tu jahit dia, letakkan dawai dan dia lepas daripada lepas tu dia keluar daripada hospital beberapa bulan lepas tu sihat. Tak ada benda rosak pada diri dia, unless masalah ubun-ubun. Ubun-ubun lah rosak, tapi dari segi mata penglihatan okey. So diorang check balik apa benda yang beza. Yang beza hanyalah masalah dia punya perangai. Sebab tu kalau kita tengok dalam peta otak, kawasan frontal lobe atas ni diletakkan sebagai emotion and behavior. Ni, kawasan ni. Emosi dan juga tingkah laku. So sebab tu kenapa penasiah ni kita duduk mana untuk kita jadi baik, jadi buruk, Allah Ta'ala boleh atur sebenarnya. Sebab tu kita lepaskan diri kita kepada masalah pergantungan, tidak ada kuasa dah. Allah Ta'ala aja yang ada kawalan kat atas kita. Dan maksud dia, aku ni hamba engkau, aku taat aku berada pada ketaatan terhadap perintah engkau. Engkau buat pada aku apa engkau nak. Dan ini adalah iklan untuk penyerahan kepada Allah Ta'ala. Ini iklan penyerahan kepada Allah Ta'ala. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, nasihati biadik, uang buku di tanganmu, engkau lah yang bertindak pada tindakan-tindakan aku macam mana yang kau kehendaki. Tiada aku bertindak pada diriku sendiri. Dan macam mana yang terjadi kepadanya, kepada dirinya, tindakan dia ada pada dengan tangan Tuhan. Mana apa-apa orang hamba tu ada perbuatan, sebenarnya Allah Ta'ala yang gerakkan dia ke situ. Okay? Allah Ta'ala bukan gerakkan dia, dia Allah Ta'ala Tuhan dia, dan ubun dia di tangan Allah Ta'ala. Dan kalbunya di antara jari-jari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala boleh balikkan. Kan Nabi asyik berdoa, ya muqallibal qulub kan, sabil qalbi ala dini tu. Sebab Nabi kata sesungguhnya hamba hati sekalian hamba ni, manusia ni seperti hati yang satu di jari Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala boleh balikkan macam dia kehendaki. Yang Nabi bukan nak serupakan sifat Allah Ta'ala, tapi nak ceritakan bagaimana boleh berubah-ubahnya hati kita dengan segera. Sebab tu bila kita nakkan jadi seorang yang taat, nakkan dapat pertolongan Allah Ta'ala, penyerahan ni kena pasti. So maksud dia, dan kematian, kehidupan, kebahagiaan, kemalangan, keafiatan, bala, kesemuanya kepada Allah Ta'ala. Tiada untuk hamba daripadanya sedikit pun. Bahkan hamba ni dalam genggaman tuannya lebih lemah daripada hamba dalam hamba memilikan yang lemah lagi hina. Dan ubun-ubun di tangan tuan dia yang berkuasa, tuan dia, kekuasaan Allah Ta'ala, kekuasaan yang maha berkuasa, yang memiliki semua tindakan dia, bahkan urusan dia lebih dari itu. Jadi bila seorang hamba tu menyaksikan bahawa nasiah dia, ubun-ubun dia dan ubun sekalian hamba semua di tangan Allah Ta'ala saja, yang Allah Ta'ala bertindak padanya macam mana Allah Ta'ala kehendaki, okay? Maka dia tak takut kepada sesuatu itu, dan takkan dia harap kepada mereka. Bukan setakat dia, semua hamba Allah Ta'ala yang lain, semua ubun-ubun mereka juga di tangan Allah Ta'ala. So kita nak takut macam mana untuk orang, sebab Allah Ta'ala yang kawal dia untuk dia binasakan kita, kena dia juga ada keinginan. Kalau Allah Ta'ala jadikan keinginan dia tak nak lah. Dan juga untuk tolong kita. Kalau sekiranya orang tu kita harap nak tolong kita, tapi ubun-ubun dia tekan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan dia tak nak tolong kita, tak nak tolong lah. So kita akan harap pada dia, baik harap pada yang membuat balikkan hati semua. Ya? Dan bahkan Allah Ta'ala tak turunkan mereka pada kedudukan para malaikat. Bahkan letakkan mereka kedudukan sebagai pemilik. Bahkan Allah Ta'ala letakkan semua ni hamba yang dikuasai dan juga ditadbir, yang bertindak pada mereka, yang dia bertindak pada mereka, okey, dan selain mereka dengan pentadbiran yang untuk mereka dan untuk selain mereka. Maknanya apa yang Allah jalankan untuk A, B pun kena, semua sekali akan kena. Takkan siapa yang terlepas. Barang siapa menyaksikan ini, kata Ibn Qayyim, dengan penyaksian ini, maka dia menjadi kefakiran dia, keterdesakan dia kepada Tuhannya, sifatnya mesti. Pasal dia tahu dia tak boleh buat apa kecuali Allah Ta'ala berikan. Orang tak tolong dia kecuali Allah Ta'ala yang jadikan. Tak ada siapa akan kasihan pada dia kecuali Allah Ta'ala jadikan kasihan tadi ada pada orang tersebut terhadap diri dia. Dan bila seorang manusia itu menyaksikan sedemikian, tidak dia berasa keperluan, kefakiran kepada yang lain. Bahkan dia takkan gantung harapan dia, cita-cita dia
terhadap mereka. Tak ada harap orang ni tak ada sekian. Okay? Maka dekat sini akan tegaklah tauhid dia dan tawakal dia serta ubudiah dia, pengabdian diri dia. Kerana ini Allah tak nyatakan tentang kisah Hud kata kepada kaum dia dalam surah Hud ayat 56. Kan? Pasal bila Nabi Hud alaihissalam kan dia cabar kaum dia, kaum dia sibuk kata macam-macam kan. Dia cabar kaum dia balik. Bila dia suruh kaum dia serang aku, serang. Ketika tu kaum dia tak bergerak langsung. Dan Nabi Hud kata apa? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sehingga aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa wa akhidhum bi nasiyatiha. Tiada sebarang binatang yang melata, tiada benda binatang yang wujud kecuali Allah Taala lah mengawal akan nasiahnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini Tuhanku di atas jalan yang lurus. So, dia faham untuk takut orang. Kalau Allah Taala yang kawal ubun-ubun, kita takut apa? Jadi minta pada Allah Taala, jangan minta pada manusia. Okey. Kemudian sambung Madin fiya hukmu. Lepas dia kata bahawa apa? Nasihatku di ubun-ubunku di tanganmu. Lafaz berikutnya adalah madin fiya hukmu, berlalu padaku hukummu. Maksud dia terlaksana. Madin tu maksudnya terlaksana. Okay, bila Allah Taala hukum kan, dan dia dua-dua sekali, hukum syar'i ke hukum syarak ke hukum agama, dan hukum qadari kauni. Maksud dia apa Allah Taala hukumkan, contoh tinggi kita, warna mata kita, tahun kita lahir, zaman kita hidup. Semua ni hukum Allah Taala. Allah Taala dah hukumkan kepada kita. Dalam masa yang sama apa Allah Taala perintahkan, wajibkan solat, wajibkan apa yang Allah Taala wajibkan, semua tak boleh, yang haram-haram, yang halal-halal. Semua ni berlalu, terlaksana pada seorang hamba. Kan, yang dia nak atau tidak, nak ke tidak, dah berjalan. Akan tapi hukum kauni ni tak bolehlah kita kita menyanggahi. Memang kita akan boleh buat apalah, hidung kita tinggi ni cinlah, mata kita sepet-sepetlah. Adapun hukum syar'i dan perintah dan larangan Allah Taala, maka kadang-kadang si hamba tadi akan menyanggahi. Maka dia akan didedahkan kepada hukuman. Maksudnya madini fi hukmu, berlalu padaku, terlaksana kepadaku akan hukummu. Apa kau hukumkan pasti terlaksana. Ni penyerahan juga. Kemudian adlun fiya qada'uk, adil terhadapku keputusanmu. Ini adalah perakuan seorang hamba bahawa semua Allah Taala putuskan pada dia, kesihatan, kesakitan, kefakiran, kekayaan, kelazatan, kesakitan, kelazatan dan juga keperitan, hidup, mati, hukuman, pelepasan, semua itu adalah adil. Tidak ada sebarang tak ada sebarang kezaliman di situ. Dan tak ada kezaliman dengan mana sudut pun. Hatta bila Allah Ta'ala buat, memang Allah Ta'ala maha adil. Takkan ada silap dekat situ. Sebab tu gini peristiharan juga. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala apa-apa, kena belajar beradab. Sebab kita tak tahu yang baik, Allah tahu yang lebih baik. Kita minta macam-macam. Tapi Allah Ta'ala hanya beri mungkin sikit. Kadang-kadang kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang di mata manusia ni ada kadang-kadang kefahaman. Kononnya kalau dia taat patut dapat kaya dan sebagainya, dapat senang lenang. Dia lupa sebenarnya para anbiya tak macam tu. Bahkan para anbiya lebih sayangi. Unless kita fikir dua lah. Nabi Sulaiman dan Daud. Daud dan Sulaiman yang jadi raja. Adapun nabi-nabi yang lain tak. Semua dalam keadaan terusir, terhina dan sebagainya. Sedangkan mereka lah hamba manusia paling hamba kepada Allah Ta'ala. Paling taat kepada Allah Ta'ala. Tapi tak diberikan dunia ni. Okey. Jadi memang tak ada kezaliman walau dengan siapa sudut sekalipun. Allah Ta'ala firman dalam Quran dan surah An-Nisa 40. An-Nisa 40 Allah Ta'ala nyatakan, Innallaha la yuzlimu misqala dzarratin. Sehingga Allah Ta'ala takkan menganiaya walau sebesar zarah pun. Mana habuk yang terbang, kita tepuk, nampak habuk terbang. Walau sebesar itu kalau kebaikan kita ada, Allah Ta'ala akan aniaya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ia adalah kebaikan, Allah Ta'ala gandakan dia. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan dia akan berikan daripada sisinya ganjaran yang hebat, ganjaran yang besar. Dia akan gandakan, dia akan beri daripada sisi dia sendiri. Okey. Maka percayalah dengan kepercayaan yang sempurna bahawa Allah Ta'ala tak zalimi kamu, tak zalimi anda. Bila mana dia menguji anda, membalakan anda dengan ujian. Dia hanyalah berikan ujian tadi kerana disayangkan kepada anda. Macam Nabi sabda dalam hadis yang sahih, idza habballahu 'abdan ibtalahu. Bila Allah Taala sayangkan seorang hamba, Allah Taala akan uji dia. Allah Taala akan kenakan dia ujian. Ini tanda sayang Allah Taala. Ni kesusahan yang kita ada ni tanda sayang Allah Taala, bukan teori konspirasi. Kadang-kadang orang kita ni kan, dia lupa yang mutasarrif ni. Kalau kita macam kita kena sihir lah pun. Kalau sihir kita kena, kita bukan kerja kita fikir siapa buat.
kita patut, ya Allah, ya Allah. Kita patut, ya Allah, ya Allah. Bukannya, siapa ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepada kita semua sekali. Hatta dalam ayat 102, surah Al-Baqarah yang cerita berkenaan sihir pun, Allah Taala lepas sebut terangkan berkenaan kemampuan sihir tadi. Yang Allah kata apa? Fa yata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu mereka belajar daripada dua malaikat tersebut apa mereka pisahkan dengannya di antara seorang dengan pasangannya. Mana seorang manusia dengan pasangannya dipisahkan dengan sihir. Tapi Allah sebut lepas tu, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa ma hum bidarrin, tidaklah mereka ni boleh memudaratkan siapa dengan sihir tersebut illa biidznillah, dengan izin Allah. So kalau berlaku terjadi, Allah yang izinkan, Allah yang jadikan. Kenapa lupa pada dia? Kalau betul kita rasa pening kepala, takut konspirasi, dan bangunlah seperti akhir malam doa. Kenapa tak bangun? Duk berbincang dan sebagainya kedai kopi. Kenapa? Ini kepelikan. Kita lupa. Allah Ta'ala balakan kita sebab dia sayang. Nabi sebut, takkan Nabi silap. Okay? Jadi maksud dia, ini asas kat situ. Kemudian disambung. Sambung lagi. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Dekat sini dia bertawassul. Lepas dah serah diri pada Allah Ta'ala, isytiharkan kehambaan kita, rasa lemah kita, redha kita. Ya, hello. Gih. Nanti air turun. Gila. Menangis. Tak boleh. Menangis. Tak, pergi pujuk. Dia bang. Bang. Okay. Balik. Dah, pergi. Potato ni berbawang ni. Tu lah. Nah, buang. Apa tu? Buang. Ni tambah. Buang. Asasi. Ya, Assalamualaikum. Tutup pintu. Tutup pintu. Okey. Sorry, minta maaf, ada gangguan. Okey. Sekarang ni baru masuk tawassul. Tawassul sabda Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku minta kepada engkau, ya Allah, dengan semua nama, ia milik engkau. Kemudian, ini mula berdoa. Tadi yang awal tadi adalah penyerahan. Kita punya pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Kita rasakan kelemahan diri kita. Serah diri kita bulat. Dan dalam masa-masa isytiharkan, kita takkan rasa Allah Ta'ala tak adil pada kita. Walau sedikit pun. Pengisytiharan itu penting. Barulah kita mula berdoa. Kemudian dia mula berdoa. Doa, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku minta kepada engkau dengan semua nama ia milik engkau. Ini penzahiran lepas kita dah tunjukkan kehinaan, kerendahan kita kepada Tuhan. Dan ini adalah adab seorang yang berdoa. Mesti sentiasa macam tu. Hatta dalam surah Al-Fatihah macam tu juga. Bila kita nak doa, sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita puji Allah, sanjung Allah, kemudian kita rendah diri dan juga berserah diri kepada dia. Baru kita doa. Inilah keadaan sehampir-hampir paling dekat untuk disahut permintaan. Terutama jika orang-orang yang diminta tu adalah sangat pemurah. Dan Allah Ta'ala lebih pemurah daripada siapa yang pemurah. Adakah orang lebih pemurah berbanding Allah Ta'ala? Yang tak boleh dibandingkan kemuliaan Allah Ta'ala dengan siapa-siapa. Pasal sifat Allah Ta'ala bila kata karim. Allah Ta'ala adalah karim, amat pemurah. Sifat pemurah Allah Ta'ala takkan ada tolok bandingnya dengan manusia. Baik mana pun manusia ni, kan pemurah mana manusia ni, dia akan ada limit. Suka membantu orang ke, keluarkan duit, beli barang ke, sampai satu peringkat dia akan ada limit. Tapi Allah Ta'ala tak ada limit. Dan Allah Ta'ala memberi dengan siapa sahaja yang dia meminta kepada dia. Dan bila seorang hamba tu merayu kepada Allah Ta'ala, merendah diri kepada dia dan zahirkan ketundukan dan kekhusyukan, dia minta hajat dia, maka dia laksanakan pada waktunya apa yang layak. Maka dia akan sampailah pada waktunya apa yang ia layak dengan kemuliaan dan juga kemurahan Allah Ta'ala. Jadi minta dengan nama Allah Ta'ala. Okay? Maka orang tu berkata, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Mana aku bertawassul kepada engkau, ya Allah, dengan semua nama ia milik engkau. Daripada nama-nama engkau yang terbaik. Dan ini adalah seagung-agung tawassul kepada Allah Ta'ala dengan berdoa. Macam Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dengan milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maka serulah dia dengannya. Okey. Maksudnya memang ini yang terbaik. Pasal Allah Ta'ala
beritahu kepada kita tentang nama dia supaya kita seru dia dengan nama tersebut. Hatta para anbiya doa macam tu. Kita buka dalam Quran semua para anbiya doa macam tu. Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam ketika bina Kaabah kan. Dia suruh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan bila minta taubat dia kata inna anta tawwabur rahim. Dan bila dia minta kepada Allah Taala untuk utuskan nabi, innaka antal azizul hakim. Jadi sentiasa doa tu diiringi dengan seruan nama Allah Taala yang terbaik. Dan ini bila seru nama Allah Taala dengan nama terbaik tadi, kita seru nama dan minta permintaan. Bukan jadikan nama tadi macam mentera. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bukan macam tu. Itu bukan cara dia. Jadi dengan sebab itu kita menyeru Allah dengan nama tadi. Macam kita panggil orang lah. Kita panggil Ahmad, Ahmad. Dia kata apa? Ahmad, Ahmad. Dia pun apa? Minta lah. Kita perlu minta lafaz. Sebab tu doa tu kena lafaz. Minta, Ya Allah, Ya Allah. Sebab tu Nabi punya doa, kalau kita perhatikan, para sahabat Nabi menghafal daripada Nabi doa-doa, dikumpul oleh para ulama, tebal berkitab-kitab. Dan macam kita azkar Imam Nawawi tu kan. Itu satu tebal macam tu. Hanya himpunan sebutan-sebutan yang Nabi sebutkan daripada permintaan dan doa kepada Allah Ta'ala pada keadaan berbeza-beza. So, jadi kena buat macam tu lah. Lafazkan. Minta kepada Allah Ta'ala apa yang kita nak. Okay. Dan nama tadi, pertama tadi sebut tentang nama yang ia milik engkau. Kemudian, apa? Samai tabihi nafsak. Yang kau seru dengannya diri engkau sendiri. Maksudnya engkau pilih nama tu untuk diri engkau. Yang layak dengan kesempurnaan engkau dan juga kemuliaan engkau, kebesaran engkau. Kamal dan jalal engkau layak nama tersebut. Dan engkau pilih, maka kami seru. Ataupun au anzaltahu fi kitabika, ataupun engkau turunkan dia dalam kitab engkau. Dan kitab ni adalah nama jenis yang meliputi semua kitab yang diturunkan kepada para rasul alaihi wassalam. Cuma kita bila nama-nama ya selain daripada yang datang dalam Al-Quran Karim atau hadis Nabi SAW, okay, kita tak bolehlah kita nak cari nama-nama pelik-pelik buka dalam Bible dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa apa yang dalam Bible tadi kan tidak terjamin akan kesahihannya. Sebab Quran sini nyatakan orang-orang ahli kitab ni menukar ganti apa dalam kitab mereka. Okay, macam Allah ceritakan dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-75. 75. Dan afatat ma'un an yu'minu lakum. Adakah kalian rasa beriman? Rasa tamak untuk mereka ahli kitab ni beriman pada kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan sekumpulan mereka telah dengar kalam Allah. Thumma yuharrifu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka selewengkan kalam Allah Taala tadi sesudah mereka dengar dalam keadaan mereka mengetahui. Mereka tahu dan tahu apa Allah Taala minta, pada mereka buat, mereka selewengkan. So kalau itu pun diorang buat, maka yang lain lagi banyak. Maka tak boleh kita ambil direct macam tu. Kemudian au allamtahu ahadan min khalika, ataupun nama tu engkau ajarkan sesiapa di kalangan makhluk engkau. Di kalangan para anbiya ke, para malaikat ke. Dan antara mereka yang paling besar sekali adalah yang sampai kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis syafaat yang panjang yang Nabi kata dalam dia dekat sini ada dalil bahawa ada nama-nama Allah Taala yang Nabi akan tahu nanti. Tak beritahu orang lain ketika hari akhirat nanti. Nabi kata bila semua manusia dah berkumpul di mahsyar, kemudian mereka semua nanti untuk dijalankan hisap. Tak dijalankan hisap, maka mereka pun cari Adam, minta tolong pada Adam alaihissalam. Adam kata, aku tak boleh nafsi-nafsi, jumpa Nuh. Jumpa Nuh pun jawapan yang sama. Jumpa Nuh tolak pada Ibrahim tolak pada Musa tolak pada Isa, sampai pada Muhammad SAW. Nabi kata ana laha. Nabi kata fa akhiru lahu sajida. Lalu akan sujud kepada Allah Taala. Aku akan puji dia, fa ahmaduhu, aku akan puji Allah Taala bimahamid, dengan puji-pujian. Lam yahmadhu biha ahadun kana qabli wa laysa yahmaduhu biha ahadun ba'di. Maksudnya dengan pujian yang takkan memuji Allah Taala dengan pujian tersebut siapa-siapa sebelumku, dan takkan boleh siapa-siapa memuji Allah Taala dengan pujian macam tu selepasku. Ini ada pun kat situ ada nama yang kena wahyu pada Nabi pada kiamat nanti. Okey. Awis ta'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak, ataupun engkau simpan dengannya atau kau sorok dengannya, khususkan dengannya pada ilmu ghaib sisi kau. Maksudnya khususkan pada diri kau dengan ilmu ghaib, maka tak menjenguk pada nama tadi sesiapa pun. Itu pun ada. Okey. Ini yang kita maksudkan bila kita sebut semua nama milik engkau tu kan. Menunjukkan bahawa yang empat adalah nama milik engkau, milik engkau itu engkau namakan diri kau sendiri, ataupun kau turun dalam kitab, atau ajar siapa dengan makhluk engkau, atau kau simpan di ilmu ghaib sisi engkau. Empat ni duduk bawah semua nama yang milik engkau. Ini menunjukkan bahawa nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik tidak boleh dihitung dengan bilangan tertentu. Dari nama dia, nama Allah Ta'ala, kalau ikut kepada hadis tadi, hadis tersebut, ada 3 bentuk lah. 3 bentuk. Satu bahagian
yang Allah Ta'ala namakan dirinya lalu dizahirkan dengan apa dia kehendaki pada para anbiya dan para rasul dan para malaikat atau selainnya. Dan apa, namun tak turunkan dalam kitab. Tak turun dalam kitab. Sebab tu kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah Ta'ala ada nama yang tak ada dalam Quran. Tapi ada pada ajaran Nabi. Macam Nabi kata, Inna Allah jamilun. Jamil. Wa yuhibbul jamal, Allah Ta'ala jamil. Yuhibbul jamal kan. Al-Jamil tu nama Allah Ta'ala juga. Nama dan sifat Allah Ta'ala. Tetapi tak ada dalam Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis ada. So jadi kita kena tahu dalam hadis Nabi juga ada. Jadi nama first thing first yang Allah Ta'ala zahirkan pada siapa dia kehendaki, kepada Nabi, Rasul, para malaikat dan selainnya. Okay. Kemudian satu bahagian kedua adalah yang Allah Ta'ala turunkan dalam kitab dia. Lalu semua hamba boleh baca. Okay. Dan ketiga adalah bahagian nama yang Allah Ta'ala simpan pada ilmu ghaib di sisi dia, yang tak menjenguk padanya sesiapa pun. Bahkan jadi doa yang Nabi ajar kita ni merangkumi tawassul kepada Allah Ta'ala dengan nama baik kesemuanya. Apa yang hamba tahu, apa tak tahu, dan ilmu tentang nama Allah Ta'ala dan sifatnya adalah asal bagi semua ilmu sebenarnya. Ilmu tentang asma dan sifat Allah Ta'ala adalah usul bagi segala ilmu. Kerana setiap kali mana agung atau besarnya ilmu tersebut atau pengetahuan tentang Allah Ta'ala dan namanya dan sifatnya, akan bertambahlah takut seorang hamba pada Tuhannya. Makin kita kenal Allah, makin kita takut. So itu usul bagi segala pengetahuan. Kalau kita belajar tak takut Tuhan, maka kita ada masalah. Sebab asas pada Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yes. Hanya sahaja yang takutkan Allah Ta'ala kerana hambanya adalah para ulama. Mana orang yang berilmu patut takut Allah Ta'ala. Kalau orang tu belajar agama, belajar ilmu tapi tak takut Tuhan, makin belagak dan sombong, maka pelik sikit. Maksud dia tak ada usul ilmu, dia gagal. Sebab Allah Ta'ala janjikan orang takut Allah Ta'ala akan apa? Akan orang yang berilmu takut Allah Ta'ala. So, jadi siapa ada pengetahuan tadi, ini dipanggil usul bagi ilmu segala-galanya. Bukan 99 saja. Yang 99 yang disebut dalam hadis tu, Allah Ta'ala ada 99 nama, 100 kurang 1. Ada banyak nama Allah Ta'ala. Tapi ada 99 barang siapa yang menghitungnya, dia akan masuk syurga. Yang maksud dia adalah daripada banyak tu, ada bahagian. Macam kita, macam disorokkan malam qadar lah. Nabi sebut 10 akhir Ramadan, malam ganjil. Tapi Nabi tak tahu hari apa. Tak bagi tahu bila. So kita bangun semua supaya dapat. Macam tu juga bila belajar nama-nama Allah. Belajar semua. Bukan nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Memang seronok lah kan Asmaul Husna tu. Saya ingat dulu ada setengah sekolah tukar lagu negaraku kepada apa? Kepada lagu Asmaul Husna. Allahu a'lam kan. Tapi yang pentingnya benda ni tajuk asal dia bukan macam tu yang macam difahami. Pasal daripada hadis ni jelas ada nama-nama lain yang tidak diketahui pun oleh kita. Okey. Dia kata jadi bila setiap kali seorang hamba tu tambah tahu, tambah takut. Dan juga akan rasa agung pengawasan Allah Ta'ala terhadap diri dia. Dan akan bertambah agung juga apa? Bertambah besar ubudiah dia kepada Allah Ta'ala. Bila dia tambah kenal. Dan bertambah hamba ini jauh daripada jatuh dalam kemurkaan dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Kerana ini benda yang paling banyak menghilangkan kerunsingan hati, kesedihan dan juga kekacau bilau dalam hati ni, seorang hamba tu kenal Allah dengan sifat dia. Ini benda paling besar. Bila berlaku, Allah Ta'ala Maha Adil. Tahu Allah Ta'ala Maha Penyayang. Bila dia nak marah, Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Dia akan sentiasa boleh counter balik. Setiap kali mana dia rasa patut sekian, dia nak buat sekian, dia fikir balik Allah Ta'ala sifat sekian, dia akan tahan diri dia. Dia nak kedekut, Allah Ta'ala Maha Kaya. So dia akan sekat diri daripada berlaku di opposite kepada apa yang Allah Ta'ala isytiharkan dirinya mengenai nama-nama dia. Maksud dia bila dia akan jauh lah, dia akan hilang. Dan hati dia akan penuh dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Menyanjung dengan nama-nama tadi kepada Allah Ta'ala, ke atas Allah Ta'ala, dan menghadirkan makna-maknanya. Lalu sesudah mana dia sebutkan buat pendahuluan. Okey. Dengan ayat-ayat yang perakuan tentang kehinaan, ketundukan Allah Ta'ala dan iman dengan semua hukum Allah Ta'ala dan keputusan Allah Ta'ala, dan ditawassul pula dengan amal soleh. Tawassul itu dengan perbuatan dia. Itu tawassul kat sini dengan semua nama Allah Ta'ala yang terbaik pun, itu masuk. Jadi kat sini orang tu sebenarnya bila dia bergabung kat sini dengan banyak tawassul. Okay, maksud dia tawassul dengan pertama dia serah diri depan Allah Ta'ala dengan doa dia, tunjukkan kepentingan, dan dia tawassul kat sini dengan amal soleh yang dia buat. Kemudian dengan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala yang teragung. Rendah diri dia, okay, penyerahan diri dia,
amal soleh yang mungkin dia buat, pasal tindakan yang dia buat, apa yang dia buat, amalkan semua Allah Ta'ala izinkan. Kemudian yang ketiga, dia tawasul dengan Asmaul Husna. Okey. So, dengan sebab itu nama Allah Ta'ala 99 nama tu bukan maksud dia 99 nama saja. Kan? Maksud dia ada 99. Daripada banyak yang nama tu ada 99. Barang siapa yang hitung, dia masuk syurga. Tapi kita tak tahu mana satu 99 tadi. Manakah 99 tersebut tak tahu. Yang diorang bawa nasyid tu ataupun diorang buat tu itu tidak menepati. Pasal kita letak yang ni, kita tinggal yang lain. Kita baca yang ni, kita tinggal. Sebab saya kata ada nama macam Jamil. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, kan, Jamil. Nabi sebut terangkan nama-nama Allah Ta'ala yang lain dalam hadis. Maka kalau ikut dalam beberapa buku Asmaul Husna yang Saudi Arabia ada terbitkan, kata saya dalam 100 lebih, 114 kot apa hitungan yang ada, dihitungkan balik semua sekali nama nama-nama yang Allah Ta'ala panggil dirinya dengan nama tersebut, maka ada dalam 100 lebih, 119 tak silap, ada nama-nama dia. So jadi kalau kita faham itu, daripada banyak tu yang kita tahu, ada 99 yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Mana satu tak tahu, tapi kita belajar semualah. Belajar semua. Okey. Maka lepas dah kita tawasul dengan nama Allah Ta'ala yang terbaik, maka Nabi pun kata, suruh kita sebut, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau jadikanlah, ya Allah, Quran sebagai penghibur hati aku, kegembiraan hati aku. Rabi' asal maksud dia adalah musim bunga. Musim bunga qalbuku. Qalbuku. Maksudnya kegembiraan qalbuku dan keriangannya. Dan dikhususkan Rabi' ni, kalau ikutkan pada banyaklah, ada syita, ada saif, kan, ada Rabi'. Kan, kenapa ambil Rabi'? Kerana manusia ni akan lapang dada dia kalbu dia pada pada musim bunga. Kan, dan dia akan keluar daripada kerunsingan dan juga dan rasa murung, dan terhasil untuk dia kegembiraan dan juga keriangan dan juga rasa lapang dada hati. Macam mana jiwa tadi ketika musim bunga akan bergembira, meningkat bunga-bunga, dan juga kehijauan, dan semua ni jadikan kelihatan dalam Al-Quran. Okay. Dekat sini masalah dia, bila kita minta Al-Quran untuk jadi kegembiraan hati ni, dekat sini point yang kena ingat. Maksud dia, okay, orang tersebut dia minta supaya Al-Quran tu jadi keringan hati dia, supaya dia rajin baca Quran. Bukan tak baca Quran dan doa sahaja. Okay? Bukan baca Quran, bukan doa tanpa baca Quran. Sebab baca Quran tu dengan sekali berdoa. Berdoa ni sekali dengan baca Quran. Sebab kalau kita baca Quran, kita nak Quran jadi penghibur hati kita. Jadi doa ni meminta Allah Ta'ala menjadikan kalbu manusia ni, kalbu dia rasa riang kepada Al-Quran, cenderung pada Quran, dan suka untuk mentadabbur Al-Quran. Sebenarnya minta pula wa nur sadri, okay? Cahaya dadaku itu agar bersinar kalbuku dengan cahaya pengetahuan, cahaya pengenalan, lalu aku bezakan hak dan batil. Hak dan batil, dia kita bezakan hak dan batil. Maka tak adalah kita tak reti untuk bezakan yang hak dan batil. So banyak benda dalam perkara ni, dalam kerusingan dan juga kemurungan, punca dia adalah tak boleh bezakan hak dan batil. Kadang-kadang benda tu simple je. Dan kita kena benda yang kita kena, musibah, betul. Contoh putus tunang. Tapi dalam masa sama, tangan kaki kita, mata kita, panca indera kita, mak kita, bapak kita masih ada. Masih wujud. Bandingkan tunang yang putus tu dengan mata kita sebelah. Atau keupayaan kita berjalan. Atau mak bapak kita. Seriously, takkanlah kita boleh nilai. Sebab tu kita nak bayangkan, dada kita ni mesti ada kesedaran. Bezakan hak dan batil. Kadang-kadang permainan syaitan tadi, benda tak penting, benda tak perlu. Kita sibuk igau-igaukan, impi-impikan. Dia sibuk tunggu, sedangkan benda tadi tak perlu pun tak ada pun tak apa. Dan kemudian wajala huzni, penghapus, penghilang bagi pengusir bagi kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan penghapus bagi kerusinganku. Jala ni adalah inkishaf, penyingkap. Maksud dia penyingkap bagi kesedihan dan kerusingan. Kerana Al-Quran Karim ni sebenarnya adalah syifa. Yang disebut Al-Quran dalam surah Al-Isra. Ayat 82. Allah Ta'ala nyatakan, wa nazzil minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura, qul huwal ladzina amanu hudan wa syifaa. Surah Asy-Syura
Dia adalah untuk orang beriman, petunjuk dan juga penawar. Okey. Jadi memang dan kita sebut dalam surah Yunus ayat 57, maksud dia adalah penawar dan penawar bagi apa dalam dada. Ini pernah kita bincangkan, itu macam Quran jadi penawar bagi apa dalam dada. So dalam ayat ni sebenarnya kita nak SWT jadikan perbuatan kita baca Quran tadi memberikan faedah kepada hati kita, jiwa kita. Bukan hanya setakat bacaan yang kosong. So maksudnya kita tengah kena ada amalan rajin baca Quran, dan kita sambung dengan doa ni tadi menjadi menjadikan penambah kepada keberkesanan untuk maksud doa ini. Sebab doa ni bukan maksud kita dapat kegembiraan macam tu sahaja, ataupun hilang kerunsingan, hilang kesedihan macam tu saja. Bahkan dalam hadis ni dijadikan Al-Quran itu sebagai penyebab untuk segala itu. So dengan sebab itu tak boleh tidak seorang tu kena ubah attitude, kan, banyakkan masa untuk membaca Al-Quran. Kan, satu muka ke, setiap lepas solat satu muka ke, tak kisah. Pasal tajuk dia kat sini adalah kita nak dapatkan dua. Dari sudut masalah ni, kena faham keuntungan yang berganda. So kalau seorang manusia tu, dia buat kerja ni kan, dia sentiasa baca Quran. Kemudian dia doa dengan doa ni, dia dapat dua benda. Okay, pertama, dia dapatlah masalah apa yang doa ni kandungi, untuk jadikan Quran tu penenang hati kita, kan, hilangkan kerunsingan kita, dan gantikan, Allah Ta'ala gantikan nanti kerunsingan kita, kesedihan kita dengan kelapangan. Tapi dalam masa sama kita dapat juga faedah yang lain bagi kita menemani Al-Quran. Sepanjang hidup kita ni kita banyak berteman Quran. Bukan berteman televisyen, teman handphone, teman sekian dan sebagainya, kan. Tapi berteman dengan Al-Quran. Nescaya ia menjadi syafaat bagi diri kita. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi. Kerana Quran tu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang menemaninya. Siapa companion dengan Quran, Quran akan teman di hari akhirat nanti. Itu yang kena faham betul-betul. Kerana kalam Allah ni tiada keserupaan dengan yang lain. Dan apakah benda yang boleh berdiri di hadapan kalam Allah Ta'ala yang agung? Quran Karim dia adalah zikir paling afdal. Bukan ratib haddad, ratib atas, bukan selawat nariyah, tafrijiyah. Quran adalah zikir paling afdal. Penyingkap bagi kesedihan, penghilang bagi kerusingan. Bagi siapa yang membacanya malam dan siang, mentadabbur dan memikirkan, baca dan juga belajar ayat-ayat tu, tengok makna-makna dia. Tiada seumpamanya yang boleh menghilangkan akan rasa-rasa kesamaran serta kesedihan dan juga penyakit-penyakit jiwa yang ada zaman sekarang. Dalam Quran ini terdapat kenikmatan kalbu, juga peneman bagi kalbu dan kelezatan bagi kalbu, kerihatan yang tak dapat disifatkan, dan ke atas kadarlah penghasilan seorang hamba untuk kitab Allah Ta'ala. Banyak mana dia baca, banyak mana dia hafal, banyak mana dia faham, banyak mana dia mengulang kaji, banyak mana dia beramal, dia akan mencapai kebahagiaan dan kerihatan ikut kadar sedemikian, ketenangan dan keafiatan badan dan jiwa, dan apa yang takkan dia boleh hitung kecuali Allah Ta'ala. Dan barangkali kita yang paling kita lihat keagungan makna doa ni adalah apa yang terkandung pada hujung tu, bila Nabi kata harus bagi siapa-siapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya. So jadi kalau kita faham situ, memang doa ni sangat-sangat dahsyat, sangat hebat. Tak adalah yang diorang kata suruh baca ni lah, baca ayat tu kelentong. Semua tu adalah amalan pelik-pelik. Ada yang garpu tala lah, kononnya kita ada vibe, Quran ada vibe. Kita zikir-zikir, kemudian kita buka Quran suka hati kita. Itu bukan itu. Ini panduan Nabi SAW. Nabi yang ajar kita akan perkara ini. So kita nak mengulang lafaz ini paling besar kita pelajari. Sebab ini adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala, yang Nabi tunjukkan hubungan tu di mana. So tak ada siapa boleh lebih agung. Tak ada ustaz, tak ada ustazah, tak ada wali, tak ada sekian yang boleh beri kita amalan menandingi amalan Nabi ajarkan. Dengan sebab itu, pelajarilah doa ni, dan dalam masa yang sama, tambahkanlah anda punya hubungan dengan Al-Quran Karim. Tanya diri kita, Quran banyak kali kita baca, banyak mana kita baca. Dalam solat ialah kita baca, dan kita nak fahamkan makna lain-lain. Selain daripada solat, ketika waktu kita bersendirian, waktu kosong kita, apa kita buat? Kita menong ke? Dan kita nak sekali Quran tadi. Di mana kita dengan Quran? Di mana kita dengan Quran sepanjang harian kita? Sebab kalau kita dah baca Quran, kita dapat dah kesyafaat tadi, Nabi dah janji. Secondly, doa ni akan menjadi sangat berkesan bagi orang yang memang membaca Quran, mempelajarinya, mentadabbur dia. Bagi siapa-siapa yang tak baca Quran, dan doa ni akan tinggal doa sahaja. Doa sahaja, tanpa memberi kesan kepada maksud-maksud ini kendaki. Jelas? Ada kata hadis Asma Husna tak sahih. Hadis yang kata
Nabi kata lillah tis'atun wa tis'una isma. Allah Ta'ala ada tis'atun wa tis'una isma. Allah Ta'ala ada 99 nama, mi'a illa wahid. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, dia pasti masuk syurga. Sebut 99 tapi tak sebut apa namanya. Yang datang tambahan dia nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muluk, yang tambahan tu, dan Tirmidzi ada, Ibn Majah ada, itu tidak sahih. Yang tak sahih tu masalah tambahan nama tu. Adapun lafaz ada 99 nama yang kalau kita hitung masuk syurga, ya sahih. Cuma kita tak tahu mana 99 tersebut. So you have to learn everything. Belajar semua sekali. Tak, doa ni bukan untuk itu. Doa ni dia tak dimestikan dengan keadaan tadi. Sedih tak tunggu, kena solat dulu. Kalau kita tengah sedih kan, duduk diam-diam, terutama zaman PKP ni, rasa murung dan sebagainya, dan baca. Tapi dalam masa yang sama, kena tambah pada amalan kita pembacaan Al-Quran. Sebab dalam hadis ni, doa ni sebut minta pada Allah jadikan Quran sebagai apa? Penghibur hati kita, cahaya dada kita, penghilang, penghapus bagi kesedihan kita dan juga kerunsingan kita. So kita minta Quran jadi. Tapi kalau Quran tak baca, nak dapat macam mana? Kena baca Quran, kena belajar Al-Quran, barulah benda tu masuk kepada pengertian dia. Jika tidak, ia akan tinggal kepada apa? Lafaz saja, sedang kita tak baca Quran. Sebab tu Quran jangan ditinggalkan, terutama ketika musim-musim waktu macam ni kan. Teman kita paling rapat adalah Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran kan, baca Quran walau sedikit. Umur Faris bagaimana ayat Quran tertentu digunakan. Ini kita bincang hari tu. Umur Faris kena buka balik. Ada kita punya kelas sebelum ni, tajuk berkenaan pengertian Quran sebagai syifa. Ada panjang, lebar kita bahaskan. Kita bincang kat situ. So tengok kat situ. Ada video. Dekat dalam apa Baitul Salam ni kita dah bincangkan. So ala kulli hal, ni kita pegang sini pada malam ni kita ambil doa ni ada, yes, ada. Adalah Hisnul Muslim. Actually saya ada paste lah tadi. Nanti siapa buka balik, kalau nanti keluar Facebook kan, masuk balik, kalau tengok kat video ni, dekat komen tu saya dah postkan mula-mula masuk kelas tadi. So nanti kalau siapa-siapa tengok balik, nanti kat atas tu ada, saya dah post hadis, lafaz dia dan juga terjemahan dia sekali. Tapi ulang balik, yang kita cuba bincang malam ni sebenarnya adalah untuk pasal memang kita pilih Rabu malam ni untuk tajuk Al-Quran. Sebab kita patutnya belajar usul tafsir yang berkait dengan Quran. So saya pilih tema Al-Quran. Dan hadis tentang doa kesedihan ni, saya ulang balik, hanya kali kepada lafaz tersebut bermanfaat dan memberi kesan yang cukup besar bila seseorang itu ada hubungan dengan Quran. Ada hubungan dengan Al-Quran. Bukan orang tu kosong daripada Quran, tiba-tiba dia doa, dia harapkan dapat. Ini yang masalah. So dia kena ada hubungan dengan Al-Quran. Bina hubungan dengan anda dengan Al-Quran. Terutama pada musim-musim yang kita ada kesibukan sangat ni kan. Jadi kita bina lah. Lepas solat kan, tak asyik tengok TV je. Sampai bila dah tua-tua pun sibuk televisyen kan. Dan televisyen tak habis-habis pula tayang muka-mukan. Jadi kita kena fahamkan betul-betul bahawa ini termasuk daripada usaha kita untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kita kejar rahmat Allah Ta'ala, kita kejar. Capai dan juga usahakan dengan cara yang betul. Ini cara dia. Tak payah qasidah, tak payah pakai capal, tak payah pakai sekian sebagainya. Tapi kita kembali kepada usul yang atau asas yang dia ajar oleh Nabi SAW. Dalam bahasa yang sama kita belajar tadi macam kes apa, belajar Asmaul Husna tu adalah penting. Penting untuk kita belajar supaya kita dapat mengenal Allah Ta'ala dengan cara yang dia kendaki, dengan apa benda yang dia nak kita kenal. Bukan dengan cara ma'rifatullah, geng-geng sesat, atau hakikat yang cari Allah Ta'ala dalam terang ada gelap, dalam aku ada engkau. Itu gila. Tak payah masuk kumpulan macam tu. So kita tahu bahawa benar para anbiya, para sahabat Nabi lepas Nabi SAW, mereka tunjuk kita jalan yang betul dalam kita beramal, tidak seperti apa-apa yang orang lain buat. Baik, wallahu alam. Kita berhenti sini insyaAllah. Okay? Sekejap, tadi ada soalan apa benda tadi? Pelik-pelik. Macam-macam benda. Sekejap Okay. Okay, ada dah. Tak ada Baik. Nanti sambung kemudian pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika, insya Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.